Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku ucapkan kepada semua yang hadir menonton Hey Shadows Channel, dan seperti biasa aku harap korang semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan kepada korang yang masih baru lagi di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku banyak berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright guys, so pada hari ini aku akan berkongsikan satu pengalaman yang menyeramkan yang dia alami oleh Kozwin dan salah seorang rakannya yang bernama Nash ketika beraya di rumah atuk dan nenek si Kozwin ni di Johor. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram Raya Edition pada hari ini. Let's go guys. Alright, so Kozwin yang merupakan seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh atuk dan neneknya, dan Kozwin ni boleh dikatakan berasal dari keluarga yang berada lah. So kisah ni terjadi hampir 10 tahun yang dahulu, di mana Kozwin ni baru berumur 23 tahun dan pada ketika itu sedang melanjutkan pengajiannya di Amerika Syarikat. So just sekadar perkongsian, si Kozwin ni disebabkan dia merupakan anak yatim dan dia boleh dikatakan agak berdikari dan berani orangnya, walaupun keberaniannya ada kemerengannya sikit. Nanti dalam kisah ni korang akan faham maksud aku. Alright, so sepanjang Kozwin ni belajar di US, dia jarang pulang ke kampung sebab dekat US contoh macam sambutan hari raya semua, diorang kat sana tak berapa nak sambut lah, right? And melainkan kalau dalam komuniti diorang barulah ada sambutan sikit-sikit. So pada tahun 2013 si Kozwin ni bernekat untuk menyambut hari raya di kampung halamannya bersama dengan atuk dengan neneknya lah. And Kozwin ni ada satu rakan yang rapat yang bernama Nash, yang dulu keluarganya berasal dari Malaysia berpindah ke US, ibarat macam keluarga angkat macam itulah. So sepanjang Kozwin dekat situ, Nash dan keluarganya yang selalu menjaga si Kozwin ni. So macam aku cakap tadi, Kozwin ni bernekat untuk pulang ke kampung halamannya untuk menyambut hari raya. So Kozwin bagi tahulah si Nash ni kan, itu salah satu rancangan dia. So Nash tanyalah si Kozwin, apa perasaan sambut hari raya dekat Malaysia lah? Sebab Nash ni dia memang dibesarkan dan merupakan warga negara US dan tak pernah merasa beraya di Malaysia ataupun dalam kes ni berada di kawasan ataupun suasana kampung lah, senang cerita macam tu. So Kozwin ni pun ceritalah perasaan dan suasana beraya di kampung halaman. Feel dia memang berbeza. Contoh macam dekat US ada sekali tu beraya pada musim sejuk. Korang boleh brain, selalunya kat Malaysia ni kalau beraya tak panas hujan, tak hujan panas. So Kozwin kat sana sambut raya bersalji. So feel dia lain sikit. Kalau sepanjang masa berbesar kat Malaysia ni memang tak sama lah. So si Nash ni macam tertarik lah, and disebabkan tertarik dengan perasaan ataupun suasana beraya di kampung ni semua, Nash ni mintalah kebenaran kedua ibu bapanya untuk turut ikut Kozwin ni pulang ke kampung halamannya untuk menyambut hari raya. So semestinya kedua ibu bapa Nash ni memberilah kebenaran. So si Nash dan juga si Kozwin ni pun booklah flight untuk pulang ke Malaysia. So tibalah hari di mana Kozwin dan juga si Nash ni akan berangkat ke Malaysia. And mereka berdua dalam kira consider keadaan teruja lah, tak sabar nak balik ke Malaysia ni. Yelah, seorang dah lama tak balik, and seorang lagi tak pernah merasai feel beraya di Malaysia ni. So memang teruja lah cerita dia. So dorang ni pun membuat keputusan untuk travel ke Malaysia dalam 2 hari sebelum hari raya macam tu. Sebab penerbangan dari US ke Malaysia ni mau sehari nak sampai. So lama weh flight dia, alright. So si Kozwin nak pastikan yang diorang sampai at least sekurang-kurangnya lah sebelum hari raya. Maka mulalah perjalanan mereka dari US ke Malaysia yang mengambil masa dalam sehari macam itulah macam aku cakap tadi. So selepas punya lama diorang dalam flight, mereka pun tibalah ke lapangan KLIA, dan seperti yang dirancangkan oleh Kozwin, mereka tiba just nice sehari sebelum hari raya.
dan mereka sampai time tu dalam pukul 10 pagi macam tu waktu Malaysia. Tiba-tiba nak guna waktu Malaysia kan. So Coswin membuat keputusan untuk menyewa kereta sepanjang diorang dekat sana kan, dalam seminggu macam tu. Dan Coswin dan juga Nash memulakan perjalanan diorang pulang ke Johor. So sepanjang perjalanan diorang ni, si Coswin ni pun berkongsi lah dengan Nash tempat mana diorang berada kan. Kira sepanjang perjalanan tu bagi tahu lah, okay, kita dekat negeri, kita dekat Melaka macam tu. And also diorang pun berhentilah di tempat-tempat yang orang kata famous lah. Contoh macam Port Dickson kan, macam dekat Melaka. And semua tempat-tempat yang orang kata tempat-tempat turis, tempat-tempat turis lah gitu kan. So si Nash ni memang kagum lah dengan keindahan semula jadi di Malaysia. Tiba-tiba semula jadi mat. And also semua benda-benda kes macam kat Melaka, dekat benda-benda yang berkaitan dengan sejarah and everything also, dia macam kagum lah. Sebab macam aku cakap tadi, si Nash ni tak pernah datang ke Malaysia. So sepanjang perjalanan tu sepatutnya mereka mengambil masa dalam 3 jam tu lah untuk sampai ke Johor. End up jadi 6 ke 7 jam baru tiba di Johor mat. So yelah, kita ada member ataupun kita ada tetamu yang datang ke negara kita, of course kita nak tunjuk apa tempat-tempat yang best dekat Malaysia ni kan. So akhirnya dorang pun tibalah ke rumah atuk dan nenek Coswin. So dorang tiba macam tu dalam dekat-dekat dah nak berbuka puasa macam tu, alright. And setibanya mereka di rumah tersebut, mereka disambut oleh kedua atuk dan nenek si Coswin ni, di mana mereka berasa sungguh gembira. Memang seronok lah, sebab ialah lama tak jumpa cucu mereka kan. So lalu atuk si Coswin ni pun jemputlah mereka masuk ke rumah, bersiap untuk berbuka puasa. So si Nash ni, macam aku cakap tadi, dia terasa amat kagum dengan suasana di kampung, especially dekat rumah atuk dengan nenek Coswin lah, yang begitu lapang, penuh dengan pokok-pokok berbuah. Saya tengok lah, pokok besar macam dusun macam tu lah. So memang besar rumah atuk dan nenek si Coswin ni. So Nash dan Coswin ni lepak lah dekat, ada satu pondok macam tu dekat kawasan perumahan atuk dan nenek Coswin ni, di mana mereka chill sambil menikmati suasana malam. And Nash ni pun bertanyalah kepada si Coswin, "Weh Coswin, so setiap rumah-rumah yang ada dekat kawasan sini memang akan letak ke pelita-pelita ni kan? Memang banyak weh." So Coswin pun cakap, "Oh, terpulang juga kan, ada yang letak, ada yang tak kan." So macam biasalah benda-benda macam ni kan. So sajalah nak bagi meriahkan suasana malam time hari raya. Tapi tak semestinya time hari raya, non raya pun boleh juga, sekadar menerangi kawasan. So si Nash ni pun macam, "Ush, menarik ni. So very nice." So si Coswin dan juga si Nash ni pun memang bukan jenis suka tidur awal. So dorang lepaklah dekat luar tu sampai pukul 11 malam macam tu. And then tiba-tiba kelihatan atuk si Coswin ni mendekati mereka. So atuk Coswin ni pun tanyalah dekat si Nash dan juga Coswin, "Korang berdua ni tak tidur lagi ke?" So Coswin pun cakap, "Masih awal lagi ni tu. So kita orang memang dah biasa dah tidur lambat." So atuk Coswin ni hanya tersenyum lah. Lalu atuk Coswin pun cakap lah, "Kenapa tak lepak kat dalam rumah saja?" So Coswin pun cakap, "Tak ada saja, Nash suka suasana malam di kampung ni. Tu lepak dekat luar, plus dengan suasana yang sunyi lagi, memang lain lah dia punya feeling dia." Tapi kan tu, tanya si Coswin ni, seingat Coswin lah, kawasan kampung ni selalunya tak adalah sunyi macam ni, especially time-time raya. Selalu ada je orang dekat luar ni, tak kelihatan orang, senyap, sunyi, sepi je kan. Lalu atuk si Coswin ni pun cakap, "Atuk rasa baik kita cerita dekat dalam, tak sesuai nak cerita dekat luar." Macam tu lah. Dan si Nash ni pun macam, "Kenapa uncle? Ada benda tak kena berlaku ke?" Tanya si Nash. So atuk si Coswin ni pun cakap lah, "Ash, kamu panggil je atuk kan, muda sangat kalau nak guna gelaran uncle ni." Gelak atuk si Coswin ni, and dorang pun gelak-gelak semua. And sambil tu beralih masuk ke dalam rumah atuk dan nenek si Coswin ni. So setibanya mereka dalam rumah, mereka pun duduklah dekat ruang tamu, dan adalah beberapa hidangan macam biskut raya semua tu kan, and kopi sikit yang nenek si Coswin ni dah sediakan. So Coswin pun tanyalah atuk dia, "Nenek mana?" Atuk Coswin cakap tu dalam bilik sedang berehat, sebab esok dia nak bangun awal
kan, dia nak settle semua benda, nak siap masak ke benda semua. Atuk tadi pula saja layan wrestling. Lepas tu tengok jam dah pukul 11 yang tu yang cari korang dekat luar tu. So si Nash ni pun tanyalah Atuk Kozwin, "Atuk, tadi nak cerita something, apa tu Tok?" Lalu Atuk pun sandar dekat kerusi sambil menyala rokoknya sambil cakap, "Tak apa Atuk isap rokok." Nash pun cakap, "Tak apa Tok, please proceed." Proceed macam tu kan, aku jangan main. So Atuk pun ceritalah beberapa bulan yang lalu kampung ni diserang ataupun ada gangguan daripada satu makhluk yang bernama Pontianak. So Kozwin pun macam terkejut lah. Pontianak? Biar betul tu. Nash dah jam lah dan tak pernah lah dia dengar Pontianak tu apa kan. So lalu Atuk si Kozwin ni pun teranglah dekat Nash apa itu Pontianak semua benda tu. So Nash pun lagi terpegun lah dengan kisah seram yang jenis macam ni kan. Sebab ialah kebanyakan hantu-hantu yang terdapat dekat US apalah sangat kan. So bila si Nash ni dapat tahu pasal Pontianak ni, dia rasa teruja lah dengan kisah ni semua kan. Tapi Atuk si Kozwin ni kasih warning, walaupun begitu janganlah kamu nak pergi cari semua benda tu kan. Atuk Syab kemungkinan ada orang yang membela dan kot-kot ada sesiapa yang kat kampung ni meninggal ke apa, and benda tu sedang mencari tuannya ataupun mencari tuan yang lain lah, lebih kurang macam tu lah, right? So Kozwin ni pun cakap lah, "Tok, kampung kita ni tak adalah besar mana pun, mestilah Tok tahu kan siapa yang meninggal semua kan." So Atuk si Kozwin pun cakap, "Ya, Tok tahu, tapi Atuk tak nak lah membuka cerita macam tu kan. Benda tu kita biar macam tu je lah. Tok hanya syak macam tu je, syak yang kemungkinan ada benda, sebab selalunya ataupun sepanjang kita tinggal dekat kampung ni, mana ada gangguan-gangguan macam ni. Cuma itulah baru-baru ni lah dia muncul, and ada satu malam ni Tok dengan nenek kamu ni tengah tengok Avengers dekat luar kan, tiba-tiba dengar macam bunyi hujan lebat tau. Tok dengan nenek kamu ni pun macam, "Ush, hujan dah ni." Tapi yang pelik, hujan tu kejap sangat, memang sekejap. So Tok dan nenek kamu ni keluarlah nak tengok betul ke hujan, tapi nampak tanah semua kering, tak nampak macam hujan pun. Kemudian tiba-tiba Tok dengan nenek kamu ni terdengar suara mengilai yang kuat, and then terus suasana menjadi sunyi. And time tu lah Atuk dengan nenek kamu terus masuk ke dalam rumah. Yelah, tak nak nanti kot-kot kita ni terlihat ke benda tu kan. Lepas insiden tu kecoh jugalah orang kampung sebab semua terkena benda yang sama, bermacam-macam jenis gangguan tu. Pak Meon kamu tu ada ladang pisang tu kan, tiba-tiba dia tengah nak cari pisang tengah-tengah malam, dia nampak Pontianak tu kat dalam semak pokok pisang tu. Tiba-tiba ada Pontianak dekat situ. Terus si demam Pak Meon kamu tu 3 hari tak masuk kebun. Nasib baiklah tak kena sakit jantung ke apa kan. So Kozwin ni pun tanyalah Atuk dia, "Orang masjid tak try ke nak tangkap ke ataupun buat sesuatu?" So Atuk dia cakap ada beberapa malam tu kita orang semua orang masjid pergi ke kawasan cuba nak tangkap makhluk tersebut, tapi memang lihat tak tahu kenapa susah nak tangkap. Seolah-olah dia macam tahu-tahu je orang nak tangkap dia tau. Tapi itulah, kita harap tak adalah dia nak datang kat area ataupun kawasan ni untuk kacau kita. Kesian Nash nanti. Nash pun cakap, Tok, tak apa, saya anggap ni semua pengalaman. So Atuk si Kozwin ni pun cakap, tapi itu bukan pengalaman yang kita nak kan. Kita nak pengalaman suasana kampung, orang ceria, gembira kan, bukan pengalaman macam ni kan. Dan Atuk si Kozwin ni pun sambil cakap dia tu, dia pun tergelak, right? So last Atuk pun cakap, okey lah, korang lepatlah dulu. Atuk pun nak masuk tidur, dah lewat sangat dah ni. Dan korang pun sebelum masuk tidur ambil wuduk semua, jangan lupa baca doa pelindung and everything lah, supaya korang semua tak terganggu. So Kozwin dan juga si Nash ni pun mengangguk and sambung lepak dekat halaman luar tu. And Nash seperti aku cakap tadi, kagum dengan kisah yang dikongsikan dan bermacam-macam persoalan yang ditanyakan kepada si Kozwin ni. Dan Kozwin ni pun cakap lah, "Weh, selalunya orang tak excited tau dengan kisah-kisah macam ni, especially berlaku kat taman ataupun kampung-kampung diorang tau." So si Nash ni pun cakap, bukan macam tu bro, aku teruja sebab aku tak pernah dengar kisah yang macam ni. And plus dengan vibe area kampung, malam, sunyi, so memang lagi feel lah kan, cakap si Nash ni. So Kozwin pun hanya tersenyum
And lepas berapa minit macam tu, Coswin pun cakap dekat Nash, jomlah kita pun patut masuk tidur dah ni, esok nak kena bangun awal. And Nash pun cakap okey lah. So Coswin pun masuk ke biliknya dan Nash pun masuklah ke bilik yang disediakan bertentangan dengan bilik si Coswin. So sekarang bermulanya pengalaman seram yang bakal dialami oleh si Coswin dan juga si Nash. So selepas mereka berdua ni pun ke bilik masing-masing, siapa yang sangka rupa-rupanya mereka berdua bakal mengalami insiden yang menyeramkan buat mereka. So kita mulakan dengan pengalaman atau insiden yang dialami oleh si Nash ni. So selepas Nash masuk ke biliknya, Nash tanpa membuang masa terus off lampu and baring atas katilnya sambil bermain dengan phone. Right, and pada ketika itu awet si Nash ni yang berada dekat US nak call lah si Nash kan, guna FaceTime ke ataupun Skype ke apalah, aku tak ingat lagi time tu kan. So dia nak nak nampak nak tengok kan muka awet, si awet ni pun nak tengok muka si Nash ni kan. So Nash pun cakap okey lah, kita video call lah senang cerita time tu kan. Dan jangan risau, rumah nenek dan atuk si Coswin ni ada internet. Tiba-tiba manalah tahu, ada yang korang fikir ada internet ke rumah kampung kan. Ada je korang fikir macam tu. So dengan hanya ada lampu tidur yang cukup untuk menerangi muka si Nash ni, Nash dan juga awetnya pun buat video call lah. So bermacam-macam benda lah korang sembangkan, termasuklah kisah hantu ataupun kisah seram yang diceritakan oleh atuk si Coswin. So awet si Nash ni pun samalah macam si Nash, terpegun dengan kisah yang diceritakan. So tengah diorang duk sembang, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu bilik Nash, and Nash pun terkejut lah. So siapa je nak ketuk bilik tengah-tengah malam semua ni kan. Dan terdengarlah suara si Coswin dari luar sembang dengan awet ke tu. So Nash ni tersenyum kan sambil cakap, jangan kacau lah, kau apa hal tak tidur lagi ni? So Coswin pun cakap, nak mandi lah, panas lah tiba-tiba kan, nak join tak? Gurau si Coswin ni kan, tiba-tiba nak suruh Nash join si Coswin untuk mandi sama-sama. Agak-agak lah. So Nash ni pun macam, apa benda lah kau ni, pergi lah mandi. So Nash dan juga awetnya pun teruslah sembang, and semua macam biasalah. Sekali tengah-tengah si Nash dan juga awetnya bersembang, terdengar seperti ada sesuatu yang ketuk jendela bilik Nash ni. And Nash pun macam, siapa yang ketuk jendela aku ni? Mesti si Coswin ni cuba takutkan aku, fikir si Nash. So awet si Nash ni pun cakap lah, tak payahlah tengok kat jendela tu, sekali bukan Coswin macam mana? Nash cakap, ini confirm Coswin ni, tak ada orang lain, dia suka sakat orang macam ni. So Nash pun buka lah jendela and tengok siapa yang ada dekat luar. Seeloknya Nash buka, tak kelihatan sesiapa pun yang berada dekat luar. So Nash ni berasa pelik lah, terfikir siapa pula yang ketuk pintu jendela tengah-tengah malam ni. Lagi satu hal fikir si Nash ni, kalau kata ada orang ketuk, confirm kena panjat, sebab rumah atuk dan nenek si Coswin ni bukan atas tanah. Dia macam standard rumah-rumah kampung kan, yang ada tiang semua dekat belah atas. Lebih kurang macam tu. Aku tak tahu macam mana nak explain situasi ataupun keadaan rumah macam tu, tapi lebih kurang macam tu lah. Sebab biasalah rumah-rumah kampung dulu yang nak takut banjir ke ataupun ada binatang buas ke apa, at least boleh lalu dekat bawah tu. So lepas tu si Nash ni pun tutuplah jendela tu and sambung sembang dengan awet dia. Dia pun bagi tahu lah awet dia yang dia rasa macam tak tenang macam tu tau. So awet dia pun, yelah orang daripada US kan, memang tak biasa lah dengan gangguan-gangguan semua ni. So Nash hanya cakap yang dia rasa macam dalam cerita Conjuring macam tu lah. Tiba-tiba cerita Conjuring pula dia terasa kan. Yelah kan baca cerita-cerita seram macam ni kan, yang ada suspense semua benda tu. Begitulah perasaan yang dialami oleh si Nash pada ketika itu. Ok gang, so sebelum aku sambung kisah kita, sekiranya korang terdengar bunyi hujan ke apa, aku minta maaf. Sebab apa? Sekarang tengah hujan lebat ni. So kebetulan pula tadi time awal-awal aku cerita kan, apa atuk dengan nenek si Coswin ni mengalami satu peristiwa di mana tiba-tiba hujan lebat semua. Sekarang rumah aku pula tiba-tiba hujan lebat. Tapi memang hujan betul lah, bukan hujan atau macam gangguan-gangguan yang dialami oleh atuk dan juga nenek si Coswin ni. Alright, so kita sambung kisah kita. So macam aku cakap tadi, si Nash dan juga si awet si Nash ni bersembang lah, sambung bersembang semua benda tu. Sambil tu si Nash cakap yang dia rasa tak selesa ataupun tak tenang, and awet si Nash ni tak berapa nak faham lah apa yang dimaksudkan rasa tak selesa, tak tenang semua benda tu. So Nash kata dia rasa seperti macam dalam movie Conjuring macam tu lah.
kan, rasa macam ada suspense macam tu tau. So diorang pun continue lah bersembang sampai satu ketika ni di mana awet si Nash ni tegur si Nash, kata siapa yang ada dekat belakang awak tu. Dan si Nash pun macam you jangan main-main dengan I, and jangan buat benda-benda yang tak manis kan. Dan awet si Nash cakap, tak ada, I serius ni, I boleh nampak seseorang dekat belakang you. Dan si Nash ni pun toleh ke belakang, tak nampak pun apa-apa pun. Dan si Nash dah rasa macam lagi tak sedap hati lah. So si Nash ni bangun daripada katil, buka lampu. Dan bila dia buka lampu, dia tak nampak pun apa-apa kelibat yang ada dekat dalam bilik dia. Dan dia tanyalah awet dia, you biar betul apa yang you nampak. Dan awet si Nash ni cakap yang dia nampak seolah-olah ada muka yang sedang memerhatikan si Nash ni dekat belakang kepala dia. Contoh macam jarak dia macam ni tau. Aku pun terpandang di screen aku ni kan. Just nak in case nak check ada apa-apa belakang aku ke, settle kan. So itulah apa yang diberitahu oleh awet si Nash ni, yang dia nampak seperti ada sesuatu di belakang si Nash. And Nash pada ketika itu meremang bulu tengkuk dia. Dia kata, you jangan main-main weh, tak manis ni kan, I dah rasa seram semacam dah ni. Dan awet si Nash pun cakap, tak adalah, mungkin I tersalah tengok kot, ialah sebab gelap kan, bilik gelap semua. So I ternampak bayang-bayangan macam tu lah. Tak apalah, kita abaikan, kata awet si Nash ni. So si Nash ni pun dari tadi yang elok lampu tertutup, terus dia tak jadi off lampu lah. Dia kata, tak apa, I sembang dengan you dengan lampu terbuka lah. Dah, member dah cuak lah kan cerita dia kan. So diorang pun sambunglah bersembang sehingga satu ketika ni di mana tiba-tiba si Nash ni terdengar seperti ada orang menjerit dalam keadaan marah macam tu tau. Dia seolah-olah terdengar macam, aku buat apa, aku mari lah, aku datang. Macam tu tau. So si Nash pun macam pelik lah, siapa yang menjerit-jerit kat luar tu. So si Nash ni pun buka lah pintu, and apabila dia keluar, dia terpandang si Coswin ni berada dekat laluan nak pergi tandas tu kan, berada dekat luar menghadap si Nash. And Nash pandang Coswin dalam keadaan terkejut, dan si Coswin ni pun pandang si Nash dalam keadaan terkejut. So rupa-rupanya si Nash ni terkejut tengok Coswin. Sebab apa? Dia nampak Coswin sedang bukan bergilik lah, sedang macam menari macam tu kan, dalam keadaan yang bugil. So member sudah jam, dia bukan nampak hantu, dia nampak banana and rambutan. Macam tu sekali. So dia nampak member dia si Coswin ni buat macam tu, and Coswin ni terkejut sebab dia tak sangka pula si Nash yang bakal keluar. Coswin cepat-cepat ambil dia punya tuala, tutup ada kan. Dan si Nash tanya, Coswin, kau buat apa ni? Dan Coswin pun cakap, aduh, kau pula yang keluar, kenapa? Malunya aku. So si Coswin cakap, tak apa, aku masuk bilik dulu kan, aku pakai baju semua, dan kau masuk ke bilik aku nak cerita sikit dengan kau. Dan Nash cakap, tak nak aku, lepas apa aku dah tengok, aku tak berani je, kata si Nash. Dan memang lah, kalau aku tengok situasi macam tu, aku pun risau kan, kalau member terima panggilan bilik. Dan si Coswin cakap, okay, fine, kalau aku risau sangat kan, takut aku buat apa-apa kat kau kan, walaupun aku tak buat apa-apa pun kan, apa kata kita sembang dekat halaman utama tu, aku nak cerita sikit, ada benda tak manis ni. So si Coswin ni pusat masuk dalam bilik, and si Nash ni pun duduklah dekat luar ruang tamu. And disebabkan macam tadi aku cakap, si Coswin ni menjerit-jerit semua, kedua atuk dan nenek si Coswin ni pun bangun lah, alright, terbangun sekali sebab member sudah bising kan. Bila si Coswin ni dah keluar berpakaian everything on, dia tengoklah atuk dia, nenek dia dan juga si Nash berada di halaman utama sedang tunggu si Coswin. Dan Coswin ni pun pergilah duduk kat sofa semua, dan atuk dengan nenek dia pun tanyalah, awak ni dah kenapa kan? Dan Coswin tanya, kenapa tu, Nek, kenapa? Dan atuk dengan nenek, tak ada, kita orang dengar macam kau menjerit tadi, kenapa? Dan si Nash pun cakap, menjerit tu? Saya tengok lagi teruk daripada tu lah, kata si Nash. Dan Coswin cakap, diam lah, tak payah beritahu. Dan nenek si Coswin pun cakap lah, kau buat apa Coswin? So Coswin pun cakap lah dekat nenek dia, tak ada, saya ikut petua nenek. Dan nenek si Coswin pun tanyalah, petua apa? Tak adalah, nenek kan dulu cakap, kalau ternampak pontianak ke apa ke, tunjuk dia kita punya ni kan, nanti dia confirm takut lari ke. Dan nenek dia pun tepuk dahi, tak sangka yang cucu dia akan buat benda yang macam tu. Aduh, nenek dia pun pada ketika itu pun jam dengan perangai cucunya. And then kedua atuk dengan nenek si Coswin ni pun pandanglah ke arah Nash, tanya si Nash, kamu nampak apa tadi? Dan Nash pun jujur lah cakap, tak ada atuk, Nek,
Saya dengar jeritan tadi, dan bila keluar nampaklah si Coswin ni tengah menari-nari macam tu kan. Saya pun tak tahu apa sebenarnya yang dia cuba lakukan. Aku nak cerita ni pun aku nak tergelak sebenarnya ni. Redha je Mat. Okay, so si Coswin ni pun ceritalah apa sebenarnya berlaku dekat si Coswin ni. So si Coswin ni rupanya lepas dia tegur si Nash yang time dia cakap sembang dengan awek ke tu, yang dia ketuk pintu bilik si Nash ni, time tu kan dia on the way nak pergi mandi. So lepas dia tegur si Nash, lepas tu dia pergilah ke arah tandas dalam rumah tu nak mandi semua benda tu. So sambil dia nak mandi semua, dia terdengar ada seolah-olah ada sesuatu ataupun ada seseorang yang ketuk pintu tandas. And pada ketika itu dia ingat si Nash ni yang ketuk pintu tandas. So dia buka lah, macam buka sipi-sipi nak tengok kan siapa yang ada kat luar. Tapi pada hakikatnya tiada siapa pun dekat luar. Dan si Coswin ni pun tutup pintu and sambung mandi. Tengah-tengah sambung mandi, sekali lagi pintu tandas tu diketuk lagi. Dan Coswin dalam itu tengah-tengah mandi, tengah-tengah syok air sejuk semua, rasa bengak kan. Apa hal member aku seorang ni asyik kacau aku macam ni kan. So si Coswin pakai tuala semua benda and buka lah pintu. Bila dia buka pintu, again dia tak nampak sesiapa yang ada dekat depan pintu tandas tu. And Coswin ni pun keluar lah tengok. So pintu tandas dia berdekatan dengan dapur lah. Dia keluar, dia pergi ke arah dapur semua, cari. And dia fikir macam ini mesti kerja tak lain tak bukan si Nash ni. And tak ada orang. So nampak Nash pun tadi pun terfikir yang jendela dia tu diketuk ataupun diganggu oleh si Coswin. Coswin ni pun sekarang fikir si Nash yang suka kacau dia, ketuk pintu tandas semua benda tu lah. And pada ketika itu si Coswin cari dalam kawasan dapur semua, tak jumpa. And then si Coswin ni pun terfikir kalau kata dia ketuk pintu lepas tu lari masuk bilik, macam tak logik sangat sebab jauh perjalanan daripada tandas nak ke bilik. And kalau kata dia lari pergi bilik sekalipun, confirm si Coswin akan terdengar sebab yelah lantai papan kan, mesti ada bunyi tup macam tu lah lebih kurang kan, tapi tak kedengaran apa-apa bunyi pun. So si Coswin ni dah pelik lah, kalau bukan member aku yang kacau aku, siapa yang kacau aku? Dan pada ketika tu Coswin dah malas nak sambung mandi semua, dia pun tutup lah lampu tandas semua everything all, and dah on the way nak naik ke atas nak masuk bilik dia lah. And pada ketika itulah di mana bila si Coswin ni nak masuk ke bilik dia, so dekat ruang tamu tu lah di mana si Coswin bagi tahu yang dia ternampak ada satu lembaga atau Pontianak yang sedang berdiri di ruangan utama tau. And time tu apabila si Coswin nampak, si Coswin ni macam aku cakap tadi lah, dia ni berani dia lain macam sikit tau. Betul cakap dia ni mereng sikit. And apabila dia nampak makhluk tersebut berada dekat situ, si Coswin ni tahu dah itu bukan si Nash, itu bukan atuk dengan nenek dia, itu adalah sesuatu yang lain, makhluk yang lain. So apabila si Coswin nampak tu, si Coswin ni berjalan perlahan-lahan ke arah tu. And sambil si Coswin berjalan ke arah bilik dia, time tu lah dia nampak dengan jelas kelibat makhluk tersebut. And ketika itu ternampaklah makhluk tersebut tersenyum ataupun macam nak mengilai macam tu lah. And ketika itulah di mana si Coswin ni buka tuala dia and start menari-menari macam tu lah, sambil kira macam cakap, kau berani kau datang lah, kau berani kau datang lah. And pada ketika itulah si Nash pun buka pintu and terpandang si Coswin. And lepas insiden tu, Coswin terus tak nampak kelibat makhluk tersebut tau. And time tu lah si Coswin dah terasa malu dengan situasi tu, tak sangka yang member dia pula yang akan buka pintu and tengok keadaan si Coswin dalam keadaan sebegitulah, keadaan amboi dan berbelit-belit dah kan. So itulah kisah yang diceritakan oleh si Coswin kepada si Nash dan juga atuk dengan nenek dia. Dan atuk si Coswin ni time tu dah tak tahan dah memang sebab yelah macam aku cerita tadi lah, gangguan ni dah berlaku beberapa kali tau dekat kampung tu. So atuk si Coswin ni dah tak tahan lah. Atuk si Coswin ni terus ambil kunci motor dia semua and keluar lah daripada rumah kan. And time tu si Coswin dan si Nash ni pun pelik lah, atuk pergi mana tu kan. Dan nenek si Coswin ni bagi tahu lah, atuk kamu tak lain tak bukan pergi sama ada rumah atuk imam kamu ataupun ketua kampung lah. Ni mesti dah tak tahan lah dengan makhluk ni sebab makhluk ni dah terlalu banyak kali mengganggu kita semua sekampung ni. And lepas tu semua berjam-jam jugalah diorang tunggu ke pulangan si atuk si Coswin ni.
And lepas dalam 2-3 jam macam tu, dah dekat-dekat nak pukul 3 pagi macam tu kan, si Coswin dengan si Nash ni dah terbaring dekat ruang utama tu. Si nenek Coswin ni pun tengah adalah dia tengah buat kerja-kerja sikit semua kat dapur semua kan. And lepas beberapa jam macam tu tunggu, akhirnya pulanglah si atuk Coswin ni. And apabila pulang, si Nash dan Coswin ni pun terkejut lah tengok atuk dia kan. And start tanyalah macam-macam, apa jadi tu? Mana atuk pergi semua benda kan? And atuk dia pun cakap lah yang dia dan juga ketua kampung dan penduduk-penduduk kampung yang lain keluar lagi sekali untuk mencari makhluk tersebut. And yes, rupanya pada malam tu bukan sahaja si Coswin dan si Nash ni terganggu. Sebelum tu ada beberapa rumah-rumah lain pun sama juga terganggu dengan insiden-insiden. Ada yang terdengar mengilai, ada yang ternampak sesuatu, ada yang terdengar pintu rumah diorang diketuk and everything all. So diorang pun dah rasa sakit hati lah dengan situasi tu. So akhirnya lepas dah mencari, end up diorang pergi ke rumah tuan empunya yang meninggal tu, yang atuk si Coswin ni tak cerita siapa yang meninggal tu, and cuba mencari sesuatu, kod-kod ada benda ataupun ada kira macam peninggalan, kira ada berkaitan dengan saka ke apa lah. And yes, diorang terjumpa sesuatu, and pada ketika itulah mereka berjaya menangkap makhluk tersebut. Tapi aku tak sure lah sama ada bila kita sembang pasal saka and everything all, whether macam tu lah tertanam dekat rumah ke apa kan. So di situlah diorang berjaya mencari punca dia and berjaya menangkap makhluk tersebut yang selama ni berbulan-bulan asyik mengganggu di kampung si Coswin ni. Alright, so itulah kisah ataupun pengalaman seram yang dialami oleh si Coswin dan juga si Nash. Yes, diorang tak adalah mengalami gangguan yang teruk, tapi bagi aku Coswin dapat melihat kelibat makhluk tersebut tau. Alright, berbanding si Nash tak nampak apa-apa, tapi awet dia yang tersedak ada sesuatu di belakang Nash. So Nash ni consider beruntung kan, bernasib baik lah, tak nampak apa-apa kan. Tapi Coswin yang nampak, and Coswin ni dah nampak dia pula buat benda-benda yang tak senonoh kan, menari macam tu kan. Apa hal sial si Coswin ni. Itulah follow sangat petua si nenek dia pun sampai menyesal bagi tahu petua macam tu. Tapi petua tu sebenarnya bukan petua pun, hanyalah gurauan. So tak sangka lah si Coswin ni bakal buat something like that lah kan. Tiba-tiba nak tunjuk benda-benda yang tak patut ditunjuk. Macam tu. Alright, so akhirnya keadaan kampung semua beralih pulih kan, tak ada dah gangguan-gangguan. Si Nash dan juga si Coswin ni pun menyambutlah Hari Raya Aidilfitri sepanjang dekat kampung tersebut. And Nash memang rasa macam seronok lah beraya di halaman kampung, and also kira macam beraya dekat Malaysia lah. So lepas minggu everything all, diorang pun pulang ke US dan start sambung belajar diorang macam biasa sampailah tahun 2014 ke 15 macam tu. Si Coswin ni pun pulang daripada US and bekerja di Kuala Lumpur. Alright guys, so itulah pengalaman yang dialami oleh Coswin dan Nash. So siapa yang sangka pengalaman yang si Nash ni harapkan untuk dapat di kawasan kampung bukan saja pengalaman untuk menyambut Hari Raya, tapi dia siap dapat pengalaman yang menyeramkan. So orang US pun dapat kena gangguan tau. Jangan main-main. Tapi bila balik US tu tak ada lah dia kena ganggu ke apa-apa kan. So macam biasa, kisah hari ni agak simple. Alright, aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini. And sekiranya korang terhibur ataupun sekiranya korang suka dengan kisah yang aku kongsikan, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe yang ada di bawah sebagai tanda sokongan korang kepada Hey Shadows channel. And jangan lupa diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Alright guys, so sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Selamat Hari Raya, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys.